Baiklah, kita akan mula sekarang. Okey, topik kita pada kali ini bukanlah semata-mata untuk memberikan huraian ilmiah, tetapi lebih kepada perkongsian buah fikiran tentang apakah cabaran-cabaran yang kami sendiri hadapi yang menyebabkan agak susah untuk kami menguasai bahasa Melayu. Jadi pada sesi kita pada hari ini, setiap perkataan bahasa Inggeris yang keluar di mulut kami akan didenda RM1 setiap perkataan. Dengan tu, Oi, Taci. kecuali perkataan point of view. Okey, selamat tengah hari rakan-rakan. Oh, selamat petang. Selamat petang rakan-rakan di media sosial. Kepada mereka yang menonton secara siaran langsung, terima kasih dan anda dialu-alukan untuk bertanya soalan dan juga memberi pendapat dengan menaipkan pendapat dan soalan anda di ruangan komen ya. Dan mungkin anda telah membaca serba sedikit tentang tajuk kita pada hari ini dan mungkin ada idea ataupun ada pendapat-pendapat yang anda ingin sampaikan kepada kami dan juga kepada sesiapa yang menonton pada hari ini ya. Dan terima kasih sekali lagi kerana menonton bersama-sama dengan kami di Point of View. Dan pada kali ini Point of View adalah siri yang ke-39. Dan seperti biasa untuk meneruskan sesi kita pada hari ini, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu tujuan utama Point of View. Tujuan kami melakukan siaran langsung Facebook dan rakaman Point of View adalah sebenarnya untuk memberi inspirasi kepada diri sendiri dahulu dan kemudian sesama kita, sesiapa yang bersama-sama dengan kami menonton siaran ini. Dan pada masa yang sama mungkin saya dan rakan-rakan sekalian boleh memperolehi idea untuk kita boleh gunakan untuk tindakan yang seterusnya. Dan pada kali ini seperti yang anda lihat di kaca komputer ataupun telefon anda, tetamu khas kita, Abu Bakar Ngah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada petang ini. Okey, seperti biasa saya dengan Omar akan memperkenalkan diri terlebih dahulu diikuti dengan panel jemputan kita pada hari ini secara ringkas tentang diri anda. Mulakan Omar. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum. Kena cakap hello everybody juga je. Itu tak kira, tak boleh denda tu. Okey. Sebelum saya teruskan, nama saya Omar dan saya gelar diri saya sebagai conversation coach, ya, iaitu seorang coach yang membantu sesiapa untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Ya, sesiapa yang ingin meyakinkan diri untuk bertutur dalam bahasa Inggeris ataupun mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris secara bertutur atau menulis ya. Jadi apa yang saya nak buat satu pengakuan. Saya sebenarnya bukanlah tak boleh cakap Melayu, boleh faham dan sebagainya. Tapi sebab saya lebih guna bahasa Inggeris, jadi saya kurang lancar dalam bahasa Melayu. Ya, jadi tak semestinya saya tak faham, saya kurang lancar untuk bercakap. Sebenarnya cabaran menguasai sesuatu bahasa ni sama saja dalam mana-mana bahasa saja. Jadi macam saya, sebab saya kurang bahasa Inggeris, saya tak berapa kurang bahasa Melayu, saya tak berapa lancar. Dengan cara yang sama, orang yang nak belajar bahasa Inggeris pun walaupun dia kata dia tak pandai bahasa Inggeris, sebenarnya dia pandai. Dia faham, tapi sebab dia jarang guna, dia pun tak lancar. Jadi hari ini kita macam Jack kata tadi, kita ada seorang tetamu, Bakar, ya, kawan baik kita, Abu Bakar Ngah. Dia akan berkongsi pengalaman dia, nanti dia akan cerita sikit. Jadi dengan itu sedikit sebanyak saya dah memperkenalkan diri. Jack seorang macam okey tak? Sebab dia orang ni suka kacau saya sebab saya macam kekok sikit nak cakap bahasa Melayu.
Ya, jadi dia orang tengah menunggu ni nak denda saya. Okey, balik pada Jack untuk kenalkan diri dia pula. Okey. Secara profesional ya, saya selama 13 tahun saya bekerja di unit pembelajaran dan pembangunan di beberapa buah syarikat, dan sejak tahun 2013 bidang tumpuan saya lebih kepada perundingan imej, pertumbuhan dan perkembangan peribadi dan profesional. 70% daripada perniagaan saya adalah dari latihan corporate dan selebihnya adalah one-on-one. Alamak, dah RM1. Coaching dan mentoring. Selain itu, saya juga sebagai pengarah pembangunan dan pembelajaran di Athena Empowers, itu nama syarikat, tak boleh dikira ya. Sebagai sebuah social enterprise yang ditubuhkan ataupun keusahawanan sosial yang ditubuhkan oleh Anja Julia Abu Bakar. Baiklah, tanpa membuang masa, lebih banyak saya bercakap, lebih banyak kena denda nanti. Tanpa membuang masa ya, kita beralih tumpuan kepada tetamu khas kita pada hari ini. Saya nak baca sedikit tentang beliau. Beliau juga Abu Bakar Nga adalah seorang pengasas Kelab Pidato Kuala Lumpur, salah sebuah kelab Toastmasters International yang menggunakan perantaraan bahasa Melayu. Di samping itu, beliau ialah seorang penulis bersama buku Rimbun Kehidupan, Anekdot dan Cerita Kehidupan. Sekarang beliau bertugas sebagai jurulatih, facilitator, coach dan perunding bebas. Dan seterusnya, mungkin tetamu kita boleh ceritakan latar belakang beliau. Okey, sebelum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kerana sudi untuk terutama kepada Jack dan juga Omar kerana sudi menjemput saya ke sesi ini. Dan ini adalah sesi bahasa Melayu. Saya akan juga menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu lah kalau boleh. Tapi kadang-kadang bercampur juga macam Omar cakap tadi lah. Tapi sebelum tu, sebab ni sesi bahasa Melayu special sikit, istimewa sikit, saya ingin berpantun dulu. Wah. Ni kena cabar Jack dengan Omar untuk berpantun juga ni. Berpantun secara spontan ya. Okey, dua dara bergurau mesra, jalan berlenggang menuju ke pekan. Salam sejahtera, pembuka bicara. Selamat datang, saya ucapkan. Itu saya suka bahasa Melayu ni dengan pantun-pantunnya. Bila kita teliti pantun-pantun tu, apa yang tersirat, apa yang tersurat, kita boleh rasai keindahan budaya Melayu, bahasa Melayu dulu kala. Itu yang saya suka mengenai bahasa Melayu. Baiklah, sedikit latar belakang mengenai diri saya yang diceritakan sedikit oleh Jack tadi. Saya asal orang kampung, asal dari Terengganu. Jadi dari segi bahasa Melayu, bahasa Terengganu, masa kecil-kecil dulu memang bercakap bahasa Melayu, bahasa Terengganu dan sebagainya. Sekolah menengah, sekolah Melayu lah macam biasa, sekolah perantaraan bahasa Melayu. Jadi penggunaan bahasa Melayu memang secara kebanyakan ataupun secara majoritinya menggunakan bahasa Melayu lah. Ya, jadi tidak ada masalah. Selepas saya tamat sekolah menengah, setelah SPM, saya ditawarkan melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat dalam bidang sains komputer, dan saya berada di sana selama 6 tahun untuk ijazah pertama dan ijazah masters, ijazah sarjana. Dan apabila saya balik ke sini, balik ke Malaysia, saya bekerja di bidang IT, teknologi maklumat. Dan saya bekerja di syarikat antarabangsa IBM, International Business Machine. Bila dalam kehidupan profesional saya, maklumlah dalam bidang IT, information technology ataupun teknologi maklumat, istilah-istilah, buku-buku, manual semua dalam bahasa Inggeris. Jadi
kebanyakan dalam kehidupan dan pekerjaan saya memang gunakan bahasa Inggeris lah, sebab kita selalu berhubung dengan syarikat-syarikat korporat, orang korporat yang menggunakan perantaraan bahasa Inggeris. Jadi dari situ lama kelamaan bila dah banyak sangat guna perkataan bahasa Inggeris dan sebagainya, jadi cara kita berfikir pun berfikir cara bahasa Inggeris. Jadi bila bercakap secara profesional, lebih senang berbicara dalam bahasa Inggeris sebab terms ataupun perkataan-perkataan dalam bidang IT dan korporat biasanya menggunakan bahasa Inggeris. Jadi dengan sendirinya kelancaran dalam bahasa Inggeris lebih kepada bahasa Melayu dari segi profesional. Tapi kalau di rumah ke atau jumpa kawan-kawan nak minum teh tarik ke atau pergi pasar, itu biasalah kita gunakan bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu yang santai lah. Jom pergi ngeteh ke, jom pergi minum kopi ke, berapa harga ni, itu memang tak ada masalah lah. Cuma bila dalam bidang profesional, bila kita berada di pejabat dan memberi ucapan ataupun memberi presentation kepada klien kita, akan digunakan bahasa Inggeris. Jadi dengan sendirinya saya ada macam dua, nak kata split personality bukanlah. Bila kita di office, kita berfikir dalam bahasa Inggeris. Bila kita kat rumah ataupun dengan kawan-kawan biasa, kita berfikir dalam bahasa Melayu. Jadi boleh guna bahasa Melayu di situ. Jadi mempunyai dua personality yang berbeza lah. Jadi itu menyebabkan saya pada mula-mula saya tak kisahlah. Tapi bila saya ada anak dan sebagainya, anak pergi sekolah dan saya aktif dalam PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Jadi bila dalam PIBG ni biasa perantaraan yang digunakan dalam bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu. Jadi dari segi itu biasanya bila saya bercakap di khalayak ramai pada masa tu, kebiasaannya berucap dalam bahasa Inggeris sebab di office atau di pejabat macam tu. Jadi bila saya berkecimpung dengan PIBG dan sebagainya, bila saya bagi ucapan kena buat dalam bahasa Melayu sebab orang lain pun buat ucapan semua dalam bahasa Melayu. Jadi apabila saya kena buat ucapan macam tu, kadang-kadang saya rasa kekok. Kadang-kadang banyak sangat yang kita fikir dalam bahasa Inggeris, nak secara tiba-tiba, secara spontan nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Amat sukar. Kadang-kadang kena fikir panjang-panjang baru nak boleh translate terjemahkan perkataan tersebut. Jadi kadang-kadang saya rasa malu pada diri sendiri sebab saya tak begitu fasih ataupun petah untuk ucapan secara profesional di dalam bahasa Melayu. So itulah keadaan saya, menyebabkan saya mencuba sesuatu untuk memperbaiki penggunaan bahasa Melayu saya. Ya. Saya rasa memang cerita itu agak dekat dengan setiap diri kita ya, terutamanya mereka yang mungkin ada perasaan malu tadi. Kenapa saya orang Malaysia tapi bila saya diperlukan untuk berbahasa Melayu, saya agak kekok ya. Oma juga adalah seorang pakar tapi dalam bahasa Inggeris ya. Tapi saya pasti penguasaan bahasa ni cabaran dia sama saja, tak kiralah apa jenis bahasa tetapi sama sahaja. So Omar, apa pendapat? Betul, ya. Ya betul. Jadi yang penting kat sini, kalau kita nak menguasai sesuatu bahasa tu, yang penting ialah cara pemikiran kita. Ya, jadi maksud saya bila saya dapat participants ya, participants apa? Peserta dalam workshop saya, ya, dalam kelas-kelas saya, apa yang ketara ialah mereka rasa malu ataupun rasa memang tak pandai, ataupun dia punya background ialah dia punya latar belakang ialah dia tak pandai bahasa Inggeris sebab dia sekolah kampung ataupun dia bergaul dengan orang Melayu, tak ada kawan yang bercakap bahasa Inggeris ataupun dia dah tua, macam-macam lah. Jadi dari segi pemikiran dia, nak menguasai bahasa Inggeris tu susah. Ya, jadi apa yang penting ialah kita kena sedar ataupun kita kena terima
Ya, sebenarnya apa yang susah, apa ni, sebab yang menyusahkan menguasai bahasa tu bukan sebab kita tak pandai dan sebagainya, tapi sebab kita tak biasa. Itu saja. Jadi macam Bakar kan, Bakar sebut tadi dulu masa dalam bidang korporat, sebab Bakar gunakan bahasa Inggeris ya, secara bila nak cakap bahasa Melayu tu susah. Macam saya sekarang ni struggling sikit juga. Susah kan. Jadi Bakar pun, apa yang Bakar buat untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris, Cik Bakar? Bahasa Cik Bakar Melayu. pula, Bakar lah. Kita member kan. Cakap Melayu automatik keluar Encik. Encik. Ya betul itu. Bila kenal biasa Bakar. Itu budaya Malaysia. Kena ada cik lah, apalah, tapi biasalah santai-santai je di sini. Okey, apa yang saya buat setelah saya pasti yang dalam perbualan ataupun dalam pengucapan awam dan sebagainya saya rasa tak berapa selesa untuk berbahasa Melayu dengan 100%. Jadi saya pada masa itu saya juga merupakan seorang ahli Toastmasters International. Ya, Toastmasters International adalah sebuah NGO ataupun organisasi yang tak berasaskan keuntungan yang berpengkalan di Amerika Syarikat dan berusaha untuk melatih diri kita, membina kepakaran kita dalam berkomunikasi dan juga kepimpinan. Jadi pada masa itu saya menjadi ahli Toastmasters International dalam untuk membaiki komunikasi saya dalam bahasa Inggeris lah. Tapi setelah saya realise ataupun sedar yang dalam bahasa Malaysia pun, bahasa Melayu pun saya tak berapa petah memberi ucapan secara formal di khalayak ramai, maka saya berusaha untuk mempertingkatkan diri komunikasi saya dalam bahasa Melayu. Jadi saya juga menjadi ahli pengasas kepada kelab bahasa Melayu bagi Toastmasters International. Kita namakan Kelab Pidato Kuala Lumpur. Jadi saya dengan beberapa orang kawan lagi telah menjadi ahli pengasas untuk menubuhkan kelab tersebut supaya menjadi satu landasan kepada mereka yang ingin mempertingkatkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Jadi digunakan landasan Toastmasters International untuk mempertingkatkan diri kita dalam berkomunikasi, dalam pengucapan awam dan sebagainya dalam bahasa Melayu. Dan itu adalah satu daripada perkara yang saya buatlah untuk memperbaiki diri saya. Okey. Okay. Saya baru nak cakap if I may, Jack. Kalau saya boleh. Itulah dia sebab kita fikir dalam bahasa Inggeris. Dah biasa kan if I may. Jadi nak cakap bahasa Melayu tak tahu apa nak cakap. Sebab pengalaman saya ialah ini balik-balik nak saya kena buat bandingan ya. Sebab ini tentang cabaran menguasai bahasa Melayu. Tapi sebenarnya macam saya katakan tadi, cabaran menguasai bahasa Melayu tu ialah sama dengan cabaran menguasai bahasa lain-lain. Jadi apakah rahsia ataupun rahsia shortcut ya, shortcut kalau Bakar boleh jalan pintas. Ya? Jalan pintas ya. Ataupun kalau saya guna hacking teknik ya untuk percepatkan cara untuk menguasai bahasa. Ada tak teknik yang boleh mempercepatkan? Itu okey. Satu yang saya suka mengenai Toastmasters ni, sebab dalam sesi-sesi Toastmasters kita adakan satu sesi yang dipanggil ucapan spontan. Maknanya kita akan diberikan satu topik dan kita dikehendaki memberi ucapan secara spontan dalam 2 hingga 3 minit. Jadi dengan sendirinya, dengan latihan tersebut menyebabkan kita terpaksa berfikir secara spontan dan terus melontarkan idea dan membuat satu ucapan yang menarik
yang mempunyai pembukaan, yang mempunyai isi-isi dan juga mempunyai penutupnya supaya menjadi satu ucapan yang tersusun. Jadi dengan latihan tersebut saya rasa telah membantu saya untuk menjadi lebih baik dalam penguasaan bahasa Melayu dan terutamanya dalam memberi ucapan-ucapan. Sebab kebanyakan kadang-kadang kalau kita pergi ke mana-mana majlis, kadang-kadang kita dipanggil pengacara akan dengan segala hormatnya, tanpa mungkin dia tak beritahu kita pun, dengan dipersilakan Saudara Omar untuk memberikan sepatah dua kata ucapan sepatah dua kata, dan kadang-kadang kita tak bersedia pun. Jadi dengan adanya latihan-latihan tersebut dapat membantu kita untuk berfikir secara spontan, think on our feet, dan terus memberi ucapan tersebut. Saya rasa itu. Ya. Saya nak kongsi satu teknik. Sorry Jack, dari tadi Jack nak kata sesuatu. Silakan. Saya bagi laluan. Sebab fokus kita pada kali ini mungkin lebih kepada memberi kesedaran kepada para penonton kita dan juga diri kita sendiri, ya. Sebab jikalau kita tidak tahu daripada mana asal usulnya kesusahan tu, maksudnya daripada hujung pangkal mengapa sesuatu itu susah, mungkin agak susah untuk kita mencari jalan penyelesaian. Apa yang Omar mungkin tanya tadi adalah lebih kepada okey, bila kita nak mencari jalan penyelesaian, dan bolehlah orang seperti Encik Bakar pergi kepada Toastmasters. Sebab kenapa? Sebab sudah mungkin Encik Bakar dah kenal pasti apa yang perlu diperbaiki, kan? So bagi saya sebagai anak muda, lebih muda daripada anda berdua. Tapi saya bukan yang tertua di sini, ya. Sebagai anak muda, mungkin saya rasa cabaran utama di sini adalah sama ada anda cinta tak dengan bahasa tu. Maksud saya di sini, ada tak anda ingin menguasai sesuatu bahasa tu. Seperti bahasa Inggeris, mungkin ada kemestian di situ disebabkan mungkin anda perlu dapatkan pekerjaan yang sepenuhnya menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi bahasa Melayu mungkin ada sedikit orang kata apa, boleh dan tak boleh. Maksudnya tak pandai pun boleh. Pandai pun boleh, tak boleh lah. Macam tu, kan? Okay. Bagi saya, sebelum kita pergi kepada bagaimana nak memperbaiki, sama ada tanya diri kita nak belajar tak bahasa Melayu ni? Bagi saya, mungkin kesedarannya akan timbul sekiranya anda banyak di expose. Okey, RM1. Didedahkan kepada luar, di luar. Apabila anda mungkin menjelajah ataupun pergi ke luar negara dan sebagainya, tiba-tiba anda tahu, seperti saya, kesedaran tu timbul apabila saya rasa, saya hanya seorang sahaja di sini yang boleh berbahasa Melayu, dan saya sangat bangga. Kenapa? Sebab dikelilingi dengan mereka yang hanya tahu berbahasa Inggeris, satu bahasa saja. So itu yang membuatkan saya rasa bangga. Dan apabila saya berada di Semenanjung Malaysia dan saya dikelilingi dengan rakan-rakan dan saya seorang saja yang boleh berbahasa dusun, dan saya bangga juga dengan keupayaan saya berbahasa dusun. So maksud saya di sini, generasi muda perlulah untuk mereka, cabaran dia adalah untuk mereka cintakan bahasa tu. Itu yang saya rasa yang paling utama. Apa pendapat Encik Bakar? Ya, encik pula, ya, tak apalah. Ya, memang saya setuju. Memang apa-apa masalah yang kita hadapi pun, pertamanya kita kena tahu yang kita ada masalah tersebut. Kita tak kena tahu dan akui yang kita ada masalah. Kalau kita ada masalah dalam bahasa Melayu contohnya, dan kita akui kita ada masalah itu, dan dengan sendirinya kita akan berusaha untuk memperbaiki, dan itu yang penting, seperti mana yang diberitahu oleh Jack tadi. Dan bagi saya pula, bila saya menyertai bekerja pun bersama PIB dan sebagainya, saya
rasa macam rendah diri sebab saya tak boleh memberi ucapan di khalayak ramai dalam bahasa Melayu dengan begitu fasih. Jadi saya rasa kenapa jadi macam ni? Saya orang Melayu, orang Malaysia dan seharusnya saya tidak seharusnya mempunyai perasaan macam ni lah, ketidakmahiran dalam memberi ucapan dalam bahasa Melayu. Jadi dengan sendirinya saya realize ataupun saya sedar itu kelemahan saya dan saya perlu berbuat sesuatu. Dan lagi pun sebab satu lagi mengenai kebanggaan kita sebagai orang Malaysia, orang Melayu dan sebagainya dengan bahasa yang kita bahasa Melayu. Walau di mana pun kita boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, tapi kita pergi kepada asal usul kita di mana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Dan setelah itu saya mula berkecimpung dalam Toastmasters dan berlatih untuk menjadi lebih baik dalam bahasa Melayu. Dan daripada situ saya mula buat pantun dan sebagainya, dan banyak pusaka-pusaka bahasa Melayu dari nenek moyang kita dulu yang begitu indah. Dan bila kita menghayati pantun-pantun, syair-syair dan sebagainya, kita dapat rasakan budaya bahasa Melayu. Sebab tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal betul-betul bahasa, lenggok, susunan ayat dalam pantun, pembayangnya macam mana, maksud dia macam mana. Jadi kita boleh rasai budaya masyarakat Melayu terutama di zaman dulu dan sebagainya. Saya boleh cerita pasal pantun sebab saya baru buat kajian mengenai pantun, macam mana nak buat pembayang dia, macam mana suku katanya dan sebagainya. Tapi bila kita kaji dan bila kita pelajari semua tu, kita begitu nampak keindahan bahasa Melayu tersebut. Ya. Betul. Saya bila saya sebenarnya dekat Malaysia ni, saya rasa tak seramai orang yang boleh bercakap bahasa Melayu dengan sepenuhnya. Ya, sebab kita semua cakap bahasa Melayu macam bercampur lah kan. Campur, lepas itu ada perkataan bahasa Inggeris, perkataan bahasa Cina pun ada, bahasa India atau Telo India pun ada, kita cakap campur-campur. Tapi orang yang cakap bahasa Melayu dengan lancar tu kurang. Melainkan kalau kita dengar ucapan mungkin daripada menteri. Itu pun dengan menteri pun selepas lama bercakap bahasa Melayu mesti terselit satu dua perkataan bahasa Inggeris. Tapi bila saya dengar orang dari Indonesia, orang dari Indonesia bila dia orang cakap bahasa Melayu ataupun orang Sabah Sarawak yang cakap Melayu, dia cakap dengan lancar, dengan penuh. Bila saya dengar tu pada saya indah ya, sebab bila diguna bahasa tu penguasaan dia tu, perkataan-perkataan yang dipilih. Tapi sebenarnya perkataan yang dipilih tu ialah perkataan yang kita faham, tapi kita tak terfikir pun nak guna. Tapi bila diguna cantik ya, indah. Jadi saya pun sebenarnya minat bahasa dan saya appreciate, hargai keindahan bahasa, sama ada bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ataupun bahasa lain lah. Saya tak reti sangat bahasa lain. Sikit-sikit reti satu dua perkataan, tapi boleh nampak keindahan tu. Macam pantun, sebagai contoh, pada saya berpantun ni ialah sesuatu yang perlukan kreativiti yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di Amerika pun, orang dia orang rap tau. Dia orang rap dan ni seolah-olah berpantun, dia boleh lawan-lawan. Dan ini perlu kreativiti yang sangat tinggi. Jadi dari situ saya appreciate ataupun saya hargai keindahan bahasa. Jadi Jack tadi bercakap tentang macam mana nak cinta bahasa dan sebagainya. Saya pun mungkin sebab berkecimpung dalam bidang bahasa ni,
saya dah menghargai penguasaan bahasa. Tapi saya nak juga bincang sedikit tentang macam mana nak menguasai, apa cabarannya ya, cabaran untuk menguasai. So selain daripada diberi tajuk secara spontan untuk kita bercakap, ada tak cara lain dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Melayu yang kita boleh guna untuk menguasai bahasa Melayu, bahasa Malaysia. So maksud saya macam kalau saya tak reti nak cakap kan, tapi bila saya dengar orang tu cakap, saya faham. Jadi macam mana saya boleh nak cakap macam orang ataupun macam menteri ke, apa nasihat bakal? Bahasa ni adalah sesuatu yang orang cakap is a living thing, benda yang hidup. Jadi kita bila kita ingin memperbaiki bahasa, kita kena live with it, live with the bahasa lah, menggunakannya dan sebagainya. Sebab kalau kita belajar saja tapi tak guna, penggunaan kita pun tak berkesan. Jadi apa yang boleh dibuat adalah memperbanyakkan sumber-sumber bahasa Melayu dalam kehidupan kita lah. Contoh baca buku bahasa Melayu atau pergi internet, Google, tengok page blog-blog yang berbahasa Melayu, dan di Facebook terutamanya atau media sosial, mungkin kita follow ataupun kita friend atau menjadi kawan kepada pakar-pakar bahasa yang selalu memberi tunjuk ajar dalam post ataupun hantaran yang diberikan dalam social media mereka. Jadi itu antara yang saya tak buat banyak sangat, tapi saya suka follow ataupun menjadi kawan atau sahabat dengan mereka yang pakar dalam bidang bahasa Melayu, dan daripada post ataupun hantaran-hantaran mereka saya boleh belajar. Contohnya perkataan-perkataan baru dan sebagainya. Sebab bahasa Melayu ni kadang-kadang yang satu lagi masalah, cabaran bahasa Melayu, kadang-kadang banyak sangat perkataan ataupun dari segi ejaan bertukar. Banyak ejaan yang sering bertukar. Contohnya, contoh garfu. Dulu saya ingat eja garfu G-A-R-F-U. Tapi bila dah lain tak? Saya tengok ejaan sekarang, garpu, G-A-R-P-U. Banyak contoh-contoh yang berlainan. Jadi kadang-kadang itu menjadi cabaran. Mertua, dulu saya rasa ejaan mertua adalah M-E-R-T-U-A. Sekarang mentua, M-E-N-T-U-A. Catat, dulu catat menjadi catat, C-A-T-A-T. Engkar, E-N-G-K-R menjadi I-N-G-K-A-R. So kadang-kadang banyak perkataan ni bertukar. Jadi kadang-kadang membuatkan kita confuse ataupun keliru. Kalau perkataan bahasa Inggeris, dari dulu kalau friend macam itulah, F-R-I-E-N-D, sekarang pun friend juga ejaannya lebih kurang sama, tak bertukar, kecuali American English dengan British English yang berlainan lah. Tapi dia tak banyak bertukar dari segi ejaan, sudah stabil. Tapi banyak perkataan-perkataan bahasa Melayu yang sering bertukar, yang menyebabkan kalau kita tak sentiasa update ataupun kemaskini dengan perkembangan semasa, mungkin perkataan tersebut salah eja dan sebagainya. Jadi sebab itu kadang-kadang saya suka follow mereka yang pakar dalam bidang bahasa Melayu supaya saya dapat belajar di samping tengok post pasal Jack, post pasal Omar. Sekurang-kurangnya saya boleh juga tengok post pasal bahasa-bahasa ni dan boleh belajar daripada mereka yang pakar. Itu adalah salah satu daripada cara saya untuk memperbaiki diri saya. Ya, satu ejaan baru untuk kawan ialah F-R-E-N. Itu satu lagi topik yang itu yang boleh topik lain. Ya, itu social media, penggunaan bahasa dalam social media ya. Mungkin itu juga ya, dia adalah
musuh ataupun threat kepada usaha kita untuk belajar ataupun mempertingkatkan kebolehan kita dalam bahasa Melayu ya. Ya, sebab generasi baru banyak sangat short form ataupun kata-kata ringkas yang digunakan. Macam kadang-kadang dia eja aku bukan AKU, AQ. Aku, AQ, aku bukan AKU. So, kadang-kadang kita yang tak faham dengan perkataan-perkataan yang digunakan dalam social media menyebabkan kita juga keliru. Okey, saya ada satu soalan yang mungkin sedikit kontroversi ya, tetapi saya mahu juga sebab dia menjadi salah satu titik permulaan kepada mungkin ketidak pentingnya ataupun mindset ya, pemikiran yang tidak penting untuk belajar bahasa Melayu ialah bahasa Melayu ni tak berguna untuk saya berjaya. Sebab dia tidak digunakan dalam pekerjaan saya dan tidak digunakan di mana-mana saya pergi di mana-mana di dunia ni, saya tak guna pun bahasa Melayu. Apa pendapat Encik Bakar? Okey, bagi saya bahasa Melayu bukanlah kita nak mencabar bahasa Inggeris atau mencabar bahasa lain. Bahasa adalah satu perantaran yang berguna walaupun apa bahasa yang kita pelajari. Jadi bermakna kalau saya fasih bahasa Inggeris, tak semestinya saya akan anti bahasa Melayu. Atau kalau saya fasih bahasa Melayu, tak semestinya saya hentam bahasa Inggeris. Kedua-duanya harus kita pelajarilah. Kita harus petah berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan juga kita harus petah berkomunikasi dalam bahasa Melayu sebab kita sekurang-kurangnya di Malaysia. Dan dari segi sudut ekonomi, sebenarnya kalau kita tengok populasi Malaysia ni 30 berapa juta sekarang ni, 32 juta dan sebagainya. Mungkin kalau nak kata 100% tu mungkin tak betul lah. Mungkin 90%, 95% orang boleh berkomunikasi atau faham dalam bahasa Melayu. Okay? Mungkin 90 atau 95%, saya tak tahu lah, mungkin ada statistik. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, mungkin kurang daripada itu. Saya tak tahu, mungkin 60% ke 70% dan sebagainya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin memperbesarkan bisnes kita, seharusnya juga bila kita ada menggunakan perantaran bahasa Melayu, kita boleh takluki mana-mana pasaran yang mungkin tak berapa fasih dalam bahasa Inggeris. Betul. Itu bergantung kepada strategi pemasaran kita lah. Jadi kita ada boleh dan satu lagi psikologi orang Melayu, mungkinlah orang terutamanya yang orang tradisi dan sebagainya, orang Melayu bila dia mendengar orang lain, contohnya Mak Saleh ke ataupun orang Cina yang petah berbahasa Melayu, mereka akan rasa lebih dekat di hati dan boleh tertawan dengan gitu. Contohnya kalau Jack pergi ke kampung-kampung di Terengganu dan petah berbahasa Melayu atau berbahasa Terengganu lah di Terengganu, mereka akan lebih tertawan dengan mereka yang cuba menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi itu kita kena fahami dari segi psikologi terutamanya masyarakat Melayu. Bila kita boleh bercakap seumpama mereka dan mereka akan lebih tertawan ataupun tertarik dengan idea-idea yang kita berikan. Saya memang pernah mengalami pengalaman seperti itu sebab apabila saya memperkenalkan diri, saya adalah orang dusun, orang Sabah, dan apabila mereka mendengar cara saya berbahasa Melayu yang lancar, dan saya selalu dapat mereka kagum. Selalunya dia kata, oh pandai cakap bahasa Melayu ya. Di Sabah memang cakap bahasa Melayu juga, tetapi di Sabah kami ada bahasa Sabah kami, bahasa Melayu Sabah, dan di sini kita ada bahasa Semenanjung lah, kita panggil, kalau orang Sabah kata bahasa Semenanjung. So apabila saya menguasai bahasa Semenanjung ni, ini ada satu kelebihan seperti yang Cik Bakar katakan, kelebihan yang saya perolehi dan senang untuk saya berdiri di hadapan dan melakukan kerja saya sebagai pelatih corporate sebab apabila saya
melakukan latihan di syarikat ataupun di kerajaan, ya, syarikat kerajaan, di government office. Pejabat kerajaan, saya perlu berbahasa Melayu dan saya selalunya dapat acknowledgement. Acknowledgement apa? Pujian lah. Macam pujian lah. Dapat pujian. Mereka kagum sebab saya fasih Kagum. bahasa Melayu, Semenanjung. Okay. So, ya betul. Generasi sekarang ni mungkin dia lebih kepada dikelilingi dengan informasi-informasi, yang maklumat-maklumat yang informasi sama ada bahasa Melayu ke atau bahasa Inggeris. Sekarang dah ada dalam bahasa Melayu informasi juga. Ya, maksud saya daripada bahasa Inggeris ditranslate ke bahasa Melayu. So maklumat-maklumat yang biasanya dalam bahasa Inggeris, dan ini adalah satu cabaran yang saya rasa paling hebat, yang lambat laun kalau tidak ada perkara yang dilakukan oleh pakar-pakar bahasa, mungkin bahasa Melayu akan hilang langsung. So apa pendapat Cik Bakar tentang yang itu? Ya, sebab itu kesedaran mengenai bahasa ini pentinglah dalam persekolahan. Sekurang-kurangnya kita ada sesi persekolahan daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah, kita semua menggunakan bahasa Melayu lah kalau di dalam aliran kebangsaan. Jadi itu, tapi selepas itu di universiti dan sebagainya, maka kebanyakannya menggunakan perantara bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi mungkin daripada segi itu mungkin cabaran di masa akan datang lah. Bagaimanakah untuk kita mengekalkan ataupun supaya sekurang-kurangnya rakyat Malaysia mencintai bahasa Melayu dan seterusnya menggunakan bahasa Melayu sebagai perantaraan dalam apa yang dilakukan. Itu ada satu cabaran di masa akan datang. Dan sekarang ni dengan era Industrial Revolution 4.0 dan sebagainya, di mana banyak informasi ataupun maklumat adalah dalam bahasa Inggeris dan kurang maklumat dalam bahasa Melayu, dan itu menyebabkan generasi sekarang mungkin kurang penghayatannya di masa akan datanglah di dalam bahasa Melayu. Itu ada satu, saya pun tak ada solusi untuk benda ni. Kalau saya ada solusi, mungkin saya boleh jadi menteri supaya kita semua dapat lakukan semua ni lah. Jadi tapi ini ada satu cabaran yang kita harus realize lah, harus sedar di masa akan datang. Dan sebagai individu kita berbuat apa yang kita mampu. Bagi saya, prinsip saya senang saja. Kita buat apa yang kita mampu. Saya tak boleh, dalam bahasa Inggeris saya bilang, I cannot change the whole world, but I can change the small world within my society, what I can do. So sebab itu saya berkecimpung dalam Toastmasters Bahasa Melayu. Sebab itu bagi saya apa yang saya mampu buat untuk memperbaiki diri saya. Saya tak bolehlah nak pergi adakan kempen seluruh Malaysia ke atau seluruh dunia ke untuk mempertingkatkan bahasa Melayu, sebab saya tak mampu daripada segi itu. Jadi saya buat apa yang saya mampu, dan prinsip saya senang dalam sesuatu perkara yang saya ingin lakukan berdasarkan kepada 3M. M ya. Satu, mampu. Apa yang mampu saya buat? Jadi saya dalam situasi ini saya mampu berkecimpung dalam Toastmasters International dalam untuk memperbaiki ucapan awam dalam bahasa Melayu, dan saya boleh memperbaiki diri saya, dan di samping itu saya juga boleh memperbaiki orang lain. Saya boleh menjadi mentor ataupun coach kepada orang lain supaya mereka juga dapat mempertingkatkan diri mereka dalam komunikasi berbahasa Melayu. Satu, mampu. Kedua, minat. Apakah minat kita? Jadi saya minat dalam pengucapan awam ni. Jadi saya tumpukan hala tuju saya kepada Toastmasters International dalam bahasa Melayu, Kelab Pidato Kuala Lumpur. Jadi saya minat ke arah itu, jadi saya lakukan. Orang lain mempunyai minat yang berlainan. Mungkin orang lain minat menulis. Jadi mungkin banyakkan buku-buku dalam bahasa Melayu atau tulis dalam blog supaya memperkayakan bahan-bahan dalam bahasa Melayu. Jadi minat masing-masing berbeza.
tak sama. Jadi tumpukan pada minat kita. Dan M yang ketiga adalah masa. Adakah kita mempunyai masa untuk melakukan perkara tersebut? Jadi bagi saya, ruang saya untuk berkecimpung dalam Kelab Pidato Kuala Lumpur dan Toastmasters International untuk memperbaiki diri saya ada masa sebab biasanya dalam 1 bulan 2 kali kita bermesyuarat. Jadi itulah bagi saya lah, tiap-tiap dari kita boleh memainkan peranan. Peranan yang boleh kita buat berdasarkan 3M. Minat, mampu dan juga masa. Itu je prinsip saya. Sebab saya tak boleh tukar seluruh dunia nak jadi atau seluruh Malaysia supaya orang semua mempelajari bahasa Malaysia. Saya tak boleh buat macam tu. Apa yang saya boleh buat? Saya berkecimpung dalam perkara yang berdasarkan 3M tersebut. Yeah. Wow. So mampu, minat dan masa. Ya. 3M. 3M. Okey, saya sebenarnya pernah melawat Toastmasters yang ditubuhkan oleh Encik Bakar satu ketika dahulu, dan ahli-ahli Toastmasters tersebut adalah daripada pelbagai kaum. Kebanyakannya bukan orang Melayu. Dan saya sangat kagum pertama kali saya masuk dalam suasana yang semua ataupun setiap mereka yang berada di situ berusaha untuk berbual dalam bahasa Melayu sebaik yang mungkin. Dan itu bagi saya sangat mengkagumkan kerana disebabkan keinginan tadi itu saya nampak sangat membara lah, interest, minat tadi membara dan mereka ingin menguasai bahasa tersebut walaupun mereka bukan orang Melayu. Okay, so saya rasa itulah itu yang saya katakan tadi. Jika anda ingin memperbaiki dan cintakan bahasa, tak kira lah apa bahasa pun, di situlah anda akan, sekarang saya dah boleh katakan, dan anda mampu dan minat dan ada masa untuk memperbaiki ke tahap yang anda kehendaki. Omar? Ya, pada saya pula bahasa, saya rasa bahasa ni penting sebab bahasa ni memberikan sesuatu masyarakat tu identity. Ya, macam pagi tadi saya di kedai mamak, sebelum tunggu kedai lain buka, saya dengan anak saya tengah makan nasi lemak lah. Jadi dekat meja belakang tu ada seorang Cina dengan seorang Melayu. Diorang bercakap dalam bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu. Lepas tu ada suatu ketika tu saya jumpa seorang yang berumur juga, orang Cina juga, dia buat reflexology. Reflexology dalam Melayu saya tak erti lah, yang urut kaki tu, kan. Jadi saya pun cakap dengan dia dalam bahasa Inggeris sebab saya tak erti cakap bahasa Cina. Jadi dia pandang kat saya, lepas tu dia kata, cakap Melayu boleh tak? Saya pula rasa malu. Rasa malu sebab bukan rasa malu apa, sebab saya tersedar. Ini Malaysia. Semua orang cakap bahasa Melayu. Sebenarnya ramai orang boleh cakap bahasa Melayu. Kalau tak boleh tu, tak tahulah duduk kat mana. Jadi, kegunaan bahasa Melayu di Malaysia ni memang berleluasa. Tapi, kualiti dia lain sikit. Kita tak cakap sebagai bahasa, kita tak guna bahasa Malaysia tu dengan secantik katakan kalau kita bandingkan dengan orang Indonesia. Mungkin macam Bakar kata tadi, bahasa ialah a living thing. We live with the language, kan. Dan bahasa juga evolve. Evolve tu apa? Dia bertukar, kan. Dia bertukar. Jadi macam bahasa Melayu dulu, cara kita cakap tu dulu lain dengan sekarang. Sebab dia bertukar. Jadi mungkin dalam masa hadapan ni, dia akan bertukar jadi betul-betul jadi bahasa Malaysia dengan kegunaan cara kita guna dan sebagainya. Tapi macam Jack kata tadi, bila dia dengan orang yang tak bercakap bahasa Melayu, dia seorang boleh cakap, dia rasa bangga. Ya, ataupun Bakar pun cakap macam tu. Jadi perasaan bangga tu ialah sebab kita ada identiti ataupun kita ada kebolehan yang orang lain tak ada. Macam kalau kita pergi luar negeri, kan, kita dengar orang tu cakap bahasa Melayu, kita seronok walaupun luar negara, orang tu bukan orang Melayu. Kan negeri pergi Sabah, Sarawak je.
Luar negara. There you go. Ya. Ataupun kalau Mak Saleh pun dia orang datang sini, dia orang berusaha menguasai bahasa Melayu. Dan ada juga yang boleh dia ada logat Kelantan pun ada. Ya, jadi bahasa tu bukanlah satu benda yang mustahil untuk kita menguasai, ya. Jadi saya rasa bahasa ni penting untuk mengeratkan kaum-kaum dalam suatu masyarakat. Dia penting sebab dia bagi kita identiti. Jadi dengan itu, walaupun orang kata dia tak berapa minat dengan bahasa Melayu dan sebagainya, dia dah guna dah bahasa Melayu tu. Ya, jadi kalau mungkin pihak kerajaan ke, pihak yang berkenaan ke, kalau kita kaji macam mana kita boleh guna bahasa Melayu untuk lebih mengeratkan lagi masyarakat tu, memang sungguh baik. Tapi ya, masa pun nak habis. Kalau saya boleh kongsi satu teknik. Sebelum tu ya, sebelum Encik Umar berkongsi, saya nak nak baca daripada penonton kita, daripada Jega katakan. Ini soalan untuk Encik Bakar. Dia kata, Encik Bakar, satu masalah yang saya lihat adalah penerapan bahasa Inggeris yang berlebihan di dalam bahasa Melayu. Contoh adalah perkataan canggih. Perkataan itu penuh canggih, namun istilah sophisticated dipergunakan. Bukankah DBP sendiri yang telah mencemar bahasa kita? Saya suka. Bahaya tu. Sebenarnya ini satu topik yang sentiasa diperdebatkan, ya, bila berkenaan dengan bahasa Melayu ni. Tapi mungkin pendapat daripada Encik Bakar. Okey, pendapat saya macam ni. Saya bercakap sebagai seorang pengguna bahasa, bukan pakar bahasa di DBP dan sebagainya. Dari saya, jangan ambil saya quote saya sebagai kata-kata DBP pula, ya. Memang saya rasa kadang-kadang keliru juga dengan benda-benda ni yang seperti yang diberitahu oleh Cik Jega tadi. Dan kadang-kadang saya tak tahu. Kita dah ada canggih, perkataan canggih, dan orang suka juga menggunakan sophisticated dan sebagainya. Kenapa? Mungkinkah dari segi psikologinya kita merasa rendah diri bila menggunakan perkataan bahasa Melayu? Yes. Sebab macam contohnya, banyak juga perkataan-perkataan yang telah menjadi perkataan Inggeris yang telah mempunyai istilah Melayu. Contohnya selfie. Selfie dalam bahasa Inggeris ada dalam bahasa Melayunya dipanggil, tahu tak apa yang dipanggil dalam bahasa Melayu? Swamuka. Swafoto. 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 Tapi jarang menggunakan perkataan tersebut. Saya tak tahulah, tak kajilah kenapa jarang orang menggunakan swafoto, sebab mungkin orang tak tahu. Tapi saya tak nak salahkan DBP ke, salahkan orang ramai ke. Saya tak buat analisis yang saya tak buat. Saya punya analisis lah untuk siapa yang patutnya menjalankan tugas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang DBP telah mempunyai istilah-istilah tertentu. Macam satu lagi booth ataupun apa dia panggil, reruai. Booth. Tak pernah dengar. Ruai. Booth kan dalam pameran kita ada booth. Istilah bahasa Melayu reruai. R-E-R-U-A-I. Reruai. Jadi kadang-kadang tapi mungkin orang tak ramai yang tahu perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu, dan kita kebiasaannya perkataan bahasa Inggeris lebih senang dan lebih cepat. Jadi saya tak tahu di mana masalahnya. So dari segi orang ramai, dari segi DBP, dari segi penguatkuasaan dan sebagainya, dan saya bukanlah pakar untuk mengolah semua ini. Cuma itulah, kadang-kadang istilah tu ada dalam bahasa Melayu tapi orang tak guna. So mungkin perkataan canggih tu maksud apa yang saya masukkan ialah mungkin perkataan sophisticated tu tak ada dia punya bandingan dengan ataupun tak sama dengan canggih. Jadi tak ada perkataan bahasa Melayu yang sama boleh dibandingkan dengan perkataan sophisticated, sebab tu kita guna sophisticated. Sama juga kadang-kadang tak ada perkataan bahasa Inggeris yang boleh kita bandingkan dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh, geram, perkataan geram tak ada dalam bahasa Inggeris.
kan? Betul-betul. Ya, so mungkin. Tapi saya setuju juga. Kenapa kita guna bahasa Inggeris untuk perkataan-perkataan yang dah ada dalam bahasa Melayu? Contoh pejabat. Sekarang kita guna office. Saya tak faham. Budget, peruntukan. So kenapa kita guna budget? Ya. Jadi itu ialah sesuatu yang mengelirukan macam Bakar kata tadi. Ya. Okey, Omar kata nak kongsikan. Nak kongsi tadi teknik tadi tu. Okey. Satu cara. 3 minit saja lagi. Okey. Satu cara saya nak kongsi, mungkin Bakar setuju ataupun ada suggestion yang lebih elok ialah cadangan. Ya. Saya guna teknik yang selalu dilarang oleh cikgu. Teknik itu ialah tiru. Tiru. Saya rasa tiru ni ialah suatu teknik yang natural untuk belajar sesuatu. Ya, teknik yang natural. Kita memang guna tiru. Kita tiru mak bapa, mak kita contoh ya, untuk menguasai sesuatu bahasa. Jadi saya pun belajar overseas dulu. Jadi bila saya balik saya kaku sikit nak bercakap. Lepas tu bila saya jadi trainer lagi susah. Jadi apa yang saya buat ialah saya dengar macam mana trainer lain bercakap dalam bahasa Melayu. Ataupun saya tengok macam mana pemimpin bercakap. Jadi kita tiru apa yang dia guna. Dan teknik ni juga saya guna untuk bila saya mengajar peserta dalam workshop saya untuk bahasa Inggeris. Saya suruh mereka tiru. Sebab kita faham perkataan tapi kita tak reti macam mana nak susun ayat. Jadi kita tiru je lah. Tiru macam mana orang membuka ucapan, tiru macam mana orang bagi huraian dan sebagainya. So itu saya rasa satu teknik yang berkesan ya. Jadi mungkin Bakar macam Bakar kata tadi dalam Toastmasters ya kita nak pertingkatkan penguasaan bahasa Melayu, kita cakap dari secara spontan, tapi saya yakin yang mungkin dengan secara tak langsung kita dengar juga, kita perhatikan macam mana orang lain bercakap. Lepas itu kita guna balik ayat-ayat yang dia guna. Adakah macam tu pengalaman Bakar? Ya, boleh juga macam tu. Memang kadang-kadang kita belajar daripada orang lain dan menggunakan perkataan atau ungkapan-ungkapan yang telah digunakan dan kita sesuaikan dengan keadaan kita lah. So itu satu aspek daripada Toastmasters. Satu lagi yang Toastmasters ni diadakan adalah ucapan projek lah, di mana ucapan-ucapan tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita objektif tertentu, jadi kita kena sediakan dulu, kena buat persediaan dan di mesyuarat tersebut kita akan buat ucapan tersebut selama 5 hingga 7 minit dan sebagainya. Jadi ada dua aspek lah dalam Toastmasters ni. Satu spontan, satu lagi ucapan yang kita sediakan 2-3 minggu sebelum tu ke dan sebagainya. Jadi ya saya setuju kadang-kadang kita juga untuk memperbaiki bahasa, kita boleh meniru dan menyesuaikan. Saya belajar bahasa Inggeris pun, saya banyak Google tahu, tiru. Terutamanya ungkapan-ungkapan yang luar biasa yang jarang kita dengar. Yang canggih. Tapi kita nak guna perkataan tu sebab dia fit ataupun dia sesuai dengan apa yang kita ingin utarakan. Jadi saya akan Google macam yang penggunaannya, saya tiru dan sesuaikan dengan situasi yang saya ingin sampaikan. Jadi saya rasa itulah sekarang ni kita ada Google. Itu alat yang paling bagus bagi saya lah dalam belajar bahasa, terutama bahasa Inggeris. Kalau Google perkataan atau benda yang kita jarang-jarang dengar, jarang-jarang tengok, mesti ada dan nak gunakan cara yang tepat. Itu saya suka Google sekarang ni lah. Bagi saya, meniru perkataan memang sangat efektif, sangat berkesan ya. Oleh itu saya pada suatu masa dahulu saya pastikan saya dikelilingi dengan rakan-rakan orang Melayu kerana saya nak meniru cara sesuatu perkataan itu diperkatakan. Saya tahu perkataan itu, tapi bagaimana perkataan tersebut diutarakan dan bagaimana nak gunakan perkataan itu dalam
ayat, dalam ayat, dan cara dia lenggok naik turun perkataan itu diutarakan. So sebab masa kita dah di penghujung, mungkin secara ringkas dalam 20 saat, harapan kepada generasi muda untuk menguasai bahasa Inggeris. Cik Bakar. Bahasa Inggeris? Bahasa Melayu, sorry. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun, ialah kita pun perlu menguasai bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun perlu kita kuasai. Sebagaimana saya katakan tadilah, bagi saya peranan kita boleh buat sekecil-kecil mana yang kita mampu. Ya, apa yang kita mampu kita buatlah berdasarkan apa yang saya cakap tadi 3M. Apa minat kita, apa yang mampu kita buat, bila masa yang sesuai untuk kita buat tu. So 3M berdasar. Jadi kita boleh selagi kita ada keinginan, jadi kita akan berbuat berdasarkan 3M tersebutlah. Jadi kita carilah apa inisiatif sendiri yang kita boleh buat untuk memperbaiki diri kita, untuk belajar dalam bahasa Melayu, dan juga kalau tak fasih atau tak faham bahasa Inggeris pun, kita gunakan teknik yang sama untuk belajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Ya. Dan sebelum saya akhiri, saya nak berpantun. Sebab bermula dengan pantun, akhir pun kena berpantun lah. Okay? Bunga mawar, baunya harum, disunting dara, pingitan desa. Majmuk Malaysia pelbagai kaum, bahasa Melayu penyatu bangsa. Terima kasih. Kita di akhir penghujung rancangan kita pada hari ini, dan kepada sesiapa yang bersama-sama kita sebentar tadi, mereka yang bertanya soalan dan mereka yang memberikan kata-kata semangat, Salim, Cik Salim, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kerana berkongsi dengan Cik Bakar yang daripada Cik Salim, dan juga beberapa rakan kita turut bersama dengan kita pada petang ini. Saya tak boleh nak sebut mereka seorang demi seorang, tapi ramai ya. So sama-samalah kita berusaha mana yang kita mampu dan lakukan apa yang kita minat, dan kita mengikut apa masa, sama ada kita ada mana mengikut masa terluang kita lah. Ya. Mengikut masa terluang kita. So 3M. Okay, Omar. Ya, kata akhir, kata akhir. Kesudahan. Kesudahan dalam 20 saat. Ya. Tiru aja. Kalau kita nak menguasai sesuatu bahasa, tiru saja. Tiru sesiapa yang kita minat ataupun kita pandang tinggi, kita tiru apa dia cakap. Jadi macam sekarang ni, tiap-tiap hari, Dr. Alamak, terlupa pula nama dia. Apa nama dia? Dr. COVID ni? Fauci, bukan? Bukan. Malaysia lah. Dr. Hisham. Dr. Hisham. Ingatkan dia US. Jauh ke US. Dr. Hisham cakap, cara dia cakap senang, ringkas dan sebagainya. Jadi kita kalau minat, tiru macam mana dia cakap. Sebenarnya senang saja. Ya? Baiklah. Terima kasih semua. Terima kasih, dan kita akhiri perbualan kita hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bakar. Dah live dah habis. Good one Bakar. Good lah.